Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Prihatin. Saya Ainil Isnaiza binti Mir Ghazali, merupakan pelajar tingkatan 4 dari SMK Sultan Yusof Batu Gajah. Pengetahuan kekuatan bangsa, itulah cogan kata yang telah menjadi pedoman kepada saya untuk terus menjadi insan yang cemerlang. Pada hari yang indah ini, saya akan membuat satu resensi terhadap buku yang menambat hati saya yang berjudul Mokhtar Dahari, Legenda Bola Sepak Malaysia. Buku yang telah diilhamkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharifuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Al-Haj ini merupakan hasil terbitan daripada Institusi Terjemahan Buku Malaysia. Karya yang syarat dengan kisah sebenar perihal Datuk Muhammad Mokhtar bin Dahari ini merupakan hasil penulisan Puan Zinitul Niza binti Abdul Kadir yang merupakan salah seorang penulis tersohor di ITBM. 13 November 1953 telah lahirnya seorang legenda bola sepak negara yang namanya bukan sahaja menjadi perbualan marhain kita, bahkan hingga ke persada dunia. Tiada rahsia selain usaha keras, hanya usaha keras. Itulah ungkapan keramat daripada anak kelahiran Selangor ini. Victoria Institution merupakan salah satu platform beliau mengasah bakatnya sehingga layak menyarungkan jersey bernombor 10. Bukan calang-calang orang boleh menyarungkan jersey ini. Antara pemain yang pernah mendapat jersey bernombor 10 ialah Maradona dan N. Tanabalan. Supomoh juga berjaya menjadi Footballer of the Year dan penjaring terbaik Asia. Walaupun beliau telah bersara sebanyak 3 kali, namun beliau masih menjadi pemain yang dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia untuk bermain. Namun, beliau telah menghembuskan nafas terakhirnya pada 11 Julai 1991 dengan meninggalkan seorang balu iaitu Tengku Zarina binti Tengku Ibrahim dan 4 orang anak. Buku yang berharga di dalam lingkungan RM180 ini mempunyai sebanyak 241 halaman bercetak. Menariknya, buku ini mempunyai ruang galeri yang memaparkan setiap mimik-mimik muka Mokhtar Dahari. Buku yang bermutu tinggi ini juga disertai dengan banyak dialog sehinggakan pembaca boleh menjiwai buku ini. Keistimewaan buku ini ialah maklumat yang ditulis amat terperinci. Segala maklumat tambahan yang diperoleh seperti gambar dan keratan akhbar diperoleh daripada News Straits Times dan daripada ahli keluarga dia sendiri. Seterusnya, saya amat mengesyorkan buku ini kepada golongan siswazah di luar sana untuk dijadikan sebagai bahan rujukan. Secara total, pelbagai nilai murni yang dapat kita terapkan dalam diri melalui pembacaan ini. Untuk berjaya, kita haruslah bersungguh-sungguh dalam setiap perkara yang kita lakukan. Misalnya, Mokhtar Dahari yang cekal bermain walaupun tenaganya tidak seperti dahulu. Tidak terlupa juga beliau merupakan seorang anak watan yang tidak bersifat kaum. Hal ini jelas dapat kita saksikan kerana beliau merupakan sahabat baik kepada Soh Chin An dan Arumugam. Akhirul kalam, buku adalah jendela di mana kita bisa melihat isi dunia tanpa melakukan sebarang perjalanan. Cukup dengan membaca sebuah halaman. Kepada bakal pemimpin luar di negara ini, saya amat menggalakkan anda untuk membaca buku ini agar segala perkara positif dapat diterapkan dalam diri. Rajinkanlah diri untuk membaca kerana bangsa berjaya, bangsa membaca. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya berminat untuk menjawab soalan nombor 2 di bawah tajuk perpaduan. Kanvas perpaduan dan integrasi kaum di Malaysia semakin dicemari dengan pelbagai konflik dan cabaran yang dinamik dalam membentuk masyarakat yang harmoni. Rakyat harus sedar bahawa kita adalah watak yang seharusnya dibentuk agar keharmonian dapat diwujudkan. Tetapi, bagaimanakah komuniti masyarakat dapat melonjakkan nilai keharmonian hidup dalam pelbagai aspek? Seharusnya nilai kerjasama merupakan sifat utama yang harus disemai agar keharmonian dapat diwujudkan. Misalnya, perlawanan di antara Kedah dan Perak yang berlangsung pada 11 Oktober 2020. Perlawanan ini tidak melibatkan kaum Melayu semata-mata, malah turut melibatkan kaum berbangsa India. Antara pemain yang berbangsa India itu ialah J. Parthiban dan Kenny Paraj. Melalui perlawanan ini, dapat kita lihat kerjasama yang dipupuk amatlah utuh
sehingga mampu menjaringkan 2 gol. Seterusnya, rakyat Malaysia harus memupuk sifat prihatin juga. Baru-baru ini viral di media sosial perihal seorang gadis Melayu memayungi seorang wanita tua berbangsa India dengan hanya menggunakan fad di bawah terik matahari. Perkara ini telah mencuri perhatian ramai dan secara tidak langsung telah menghakis sifat etnosentrisme dalam diri segenap lapisan masyarakat. Dengan ini, bagi membentuk Malaysia ke arah perpaduan dan integrasi nasional akan menjadi lebih mudah. Sekian, terima kasih.